Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Puan Hajah Mariamah binti Abdul Manan selaku Guru Besar Sekolah Agama Pekan Layang-Layang, barisan pentadbir sekolah, rakan-rakan guru, ibu dan ayah serta anak-anak pelajar daripada Sekolah Agama Pekan Layang-Layang. Layang-layang terbang melayang di atas awan. Cik, pandai pula Ustaz menyanyi hari ini. Pertamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama berkenalan dan bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum tu, mari bersama-sama Ustaz kita baca doa supaya kita mendapat keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil waham wa nawwir basairana wa saffi sarairana. Allahumma inna nastaudu'uka ma 'allamnahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih walbisna libasa taqwa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudu'uka ma 'allamnahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih walbisna libasa taqwa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudu'uka ma 'allamnahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih walbisna libasa taqwa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syafa'atan nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna al-jannata ma'a nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bighairi hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Ustaz nak tanya, Ustaz ni baca doa panjang ke pendek? Nasib baik cakap panjang. Ustaz ni memang macam ni. Kalau nak bagi tazkirah, nak bagi ceramah, nak cakap dengan pelajar, Ustaz akan baca doa panjang-panjang, banyak-banyak. Panjang-panjang, banyak-banyak. Ada setengah tempat tu dia dah biasa dengan Ustaz. Dia kata, Ustaz, tolonglah Ustaz, kita ni kalau boleh kita nak singkat-singkat je. Ustaz kata okey, no problem. Tapi lepas tu Ustaz akan baca doa panjang-panjang, banyak-banyak, panjang-panjang, banyak-banyak. Kenapa pelajar-pelajar sekalian? Sebab kejayaan yang luar biasa datang daripada usaha yang luar biasa. Kalau usaha kita biasa-biasa aja, maka kejayaan kita pun biasa-biasa juga. Jadi apa saja yang ingin kita capai, baik yang berbentuk keduniaan ataupun yang berbentuk akhirat, mestilah kita usahakan dengan cara yang luar biasa, barulah nanti hasilnya yang luar biasa. Nanti besok di hari akhirat kita nak ikut siapa? Mestilah kita nak ikut Nabi SAW. Okey, siapa nak ikut Nabi angkat tangan? Siapa nak ikut Nabi angkat tangan? Baik, turun tangan. Macam mana cara nak ikut Nabi? Caranya mudah saja. Ikut cakap Ustaz, kena ikut Nabi dalam dunia. Siapa nak ikut Nabi masuk dalam syurga angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Okey, bagus, turun tangan semua sekarang. Macam mana caranya? Ikut cakap Ustaz, kena ikut Nabi dalam dunia. Tapi kalau dalam dunia kita tak ikut Nabi, mana bisa sih kita dapat ikut Nabi dalam syurga? Dan Nabi kalau baca doa, dia baca doa panjang-panjang, banyak-banyak. Nanti hari akhirat kita akan duduk dalam syurga insya-Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tak ada siapa pun yang ingin masuk dalam neraka. Nak dengar cerita pasal neraka? Dulu Nabi Adam alaihissalam saat diturunkan ke bumi, bumi ni zaman ais. Masa tu tak ada api. Jadi Nabi Adam kalau pergi berburu dapat binatang, nak bakar binatang tu tak ada api. Maka satu hari Nabi Adam pun mintalah api daripada Allah. Dia tanya, "Ya Allah Tuhanku, boleh tak minta api?" Allah SWT Maha mengetahui. Saja dia tanya, "Kalau kau nak api daripada mana?" Kata Nabi Adam, "Yang ada daripada neraka." "Minta daripada neraka lah ya Allah." Allah SWT Maha mengetahui. Saja dia tanya, "Kalau kau nak api daripada neraka, kau nak banyak mana?" Kata Nabi Adam, "Api neraka panah noh. Minta sebesar buah kurma." Tahu tak besar buah kurma macam mana? Macam ibu jari ustaz ni. Sebesar buah kurma. Allah SWT berfirman, "Aku tak boleh turunkan api sebesar buah kurma." Kerana apa? Kerana kalau turunkan api sebesar buah kurma, jangan cakap bumi ni terbakar, seluruh alam ini akan terbakar. Bulan-bulan, bintang-bintang, planet-planet, yang milionan, yang bilionan, yang zilionan akan hancur jadi debu. Maka kata Nabi Adam AS, "Kalau macam tu ya Allah, turunkanlah sebesar biji kurma." Allah SWT berfirman,
tak boleh terbakar alam ini. Kalau macam tu ya Allah, turunkanlah separuh biji kurma. Allah kata tak boleh terbakar alam ini. Kalau macam tu ya Allah, turunkanlah sebesar suku biji kurma. Kata Allah, tak boleh. Kalau aku turunkan sebesar suku biji kurma, jangan cakap bumi ini terbakar, tapi seluruh alam ini akan terbakar. Bulan-bulan, bintang-bintang, planet-planet, matahari-matahari yang milionan, yang bilionan, yang zilionan, itu semua akan hancur jadi debu. Maka Nabi Adam pun kata, ya Allah ya Tuanku, kalau macam tu macam mana ya Allah? Kata Allah, aku turunkan sebesar zarah. Tahu tak besar zarah macam mana? Okey, pelajar-pelajar sekalian, nanti masuk bilik ambil bedak, letakkan bedak tu kat dalam kocek, kemudian kita tepuk. Bila kita tepuk, nanti ada satu benda yang halus, dia mencapah tu kan. Yang kita kalau nak tengok tu muka kita berkerut, yang kecil yang halus tu yang berpolang-paling lalu jatuh berkembah ke bumi. Ya, yang itu, yang halus itu pun dengan syarat Allah kata, aku rendam dulu dekat dalam syurga selama 7,000 tahun. Jadi kita sebenarnya tak nak masuk neraka. Kita nak masuk dalam syurga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak ikut Nabi masuk dalam syurga, angkat tangan. Macam mana caranya? Kena ikut Nabi dalam dunia. Tapi kalau dalam dunia tak ikut Nabi, mana bisa sih boleh ikut Nabi dalam syurga? Sebab itu anak-anak pelajar sekalian, kita mesti mencontohi Nabi SAW. Nabi ni kalau sembahyang luar biasa, baca Quran luar biasa, belajar luar biasa, dengar ceramah pun luar biasa macam anak-anak pelajar. Senyap je dengar ustaz ceramah. Dan bila Nabi SAW baca doa, dia baca doa bersungguh-sungguh luar biasa. Macam ustaz, baca banyak-banyak, panjang-panjang, banyak-banyak, panjang-panjang. Lagilah anak-anak pelajar sekalian yang merupakan kekasih Allah. Kita ni kalau kekasih Allah, Allah akan sayang. Bila Allah sayang, doa kita lebih mudah dimakbulkan. Anak-anak yang ada kat depan ustaz ni sebenarnya kekasih Allah. Sebab anak-anak masih kecil dan belum banyak dosa. Lainlah macam ustaz, west to wek, dah tua ni banyak dosa. Cuba ustaz datangkan bukti. Contohnya, kalau ustaz datang ceramah, ustaz pakai songkok terbalik, awak akan cakap ustaz sampai hati cakap ustaz gila. Kalau ustaz datang ceramah pakai seluar pendek, awak akan cakap ustaz sampai hati cakap ustaz gila. Kalau ustaz datang ceramah, ustaz tak pakai seluar, tak pakai sepeda, ustaz gila. Tapi cuba anak-anak pelajar sekalian, kalau mandi parit, anak sopo iki wis sunat, comelnya. Kenapa comel Sebab kecil lagi, belum banyak dosa, Allah sayang, Allah kasih. Bila Allah kasih, doanya makbul. Tapi ingat pelajar-pelajar sekalian, ada masa walaupun Allah sayang kita, tapi kalau kita buat perkara-perkara yang tak senonoh dan tak tentu pasal, tidak mencontohi Nabi SAW, nanti Allah akan tolak doa kita dan kadang-kadang Allah terbalikkan doa kita. Kita minta kaya, Allah bagi susah. Kita minta sihat, Allah bagi sakit. Kita minta pandai, Allah bagi pengar. Nak ke macam tu? Tak nak kan? Apa dia perkara-perkara yang itu? Yang pertama, cakap yang sia-sia. Jangan cakap sia-sia. Cakap sia-sia ni cakap contohnya balik beya, sini alif lam. Ni cakap yang sia-sia. Cakap sia-sia juga maksudnya ialah cakap di tempat yang tak sepatutnya. Contohnya, ustaz tengah ceramah, awak dekat rumah pokpet. Cikgu tengah ngajar, awak pokpet. Nanti pergi sembahyang Jumaat, ketika khatib sedang baca khutbah, awak pokpet. Ustaz nak tanya, itu perbuatan Rasul ke bukan? Bukan. Rasul tak macam tu. Rasul orang yang akan bercakap pada tempat yang sesuai, dan Rasul adalah orang yang akan cakap benda-benda yang elok saja. Siapa nak ikut Nabi masuk dalam syurga, angkat tangan. Macam mana caranya? Kena ikut Nabi dalam dunia. Yang kedua, apabila kita makan benda-benda yang haram. Bila kita makan benda-benda yang haram, nanti Allah tak makbulkan doa kita. Dan kita tahu benda halal tu apa, benda haram tu apa. Tapi antara halal dan haram tu ada benda tengah-tengah yang namanya benda mutasyabihat. Jadi jangan buat benda mutasyabihat, jangan makan benda yang sama-sama. Contoh kan, adalah apik tu kan, dia bukan Islam, lepas tu dia jual air sarang burung contohnya. Kita pun kata, sedap ni kan air sarang burung, ni bukan air sarang beralip beya, kita pun minum. Kita tak tahu, rupa-rupanya balang tu dia basuh kat rumah dia dekat sinki, yang pernah dia basuh periuk, yang pernah dia masak, sup beralip beya, sontel, masuklah dalam diri kita. Bila masuk dalam diri kita, habislah doa kita tak makbul. Dan yang ketiga, pelajar-pelajar sekalian, bila masanya doa kita Allah SWT akan tolak? Apabila kita tinggal semayang. Nabi pernah tinggal semayang tak? Tak pernah. Jadi siapa nak ikut Nabi masuk dalam syurga, dalam dunia ikut Nabi lah. Iaitu tak pernah tinggal semayang. Faham atau tidak?
Tapi sebelum Ustaz teruskan, Ustaz nak nyanyi satu lagu tentang sembahyang. Boleh tak? Cuma itulah suara Ustaz tak sedap. Suara Ustaz biasa-biasa. Korang jangan kutuk Ustaz. Sebab kalau korang kutuk Ustaz, nanti Ustaz merajuk, Ustaz tak datang lagi. Pernah satu masa Ustaz sembahyang dekat Institut Perguruan Darul Aman. Ustaz sembahyang, Allahu Akbar. Tengah Ustaz sembahyang, tiba-tiba ada seorang budak kecil tu, dia lari, dia duduk depan Ustaz, dia cakap satu perkataan. Tiba-tiba Ustaz terbatal, ketawa Ustaz terbahak-bahak. Biasanya kalau Ustaz semayang, kan, ada setan besar macam mana pun kacau, insya-Allah Ustaz tak akan terganggu. Maklumlah, Ustaz handsome, iman tinggi. Tapi kali tu Ustaz memang tergugat betul. Sebab apa? Tengah Ustaz semayang tu, dia lari. Kemudian dia duduk depan Ustaz, dia kata nak sembayang dengan Mawi. Dia ingatkan aku ni Mawi. Ustaz punya suara tak macam Mawi, tapi Ustaz still want to nyanyi. Ingat jangan ketawakan, nanti Ustaz merajuk tak datang lagi. Okey, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayang orang tua tak sembahyang. Nabi Nuh paling tua pun sembahyang. Nabi Nuh 950 tahun tapi dia sembahyang. Sayang orang sakit tak sembahyang. Nabi Ayub paling sakit pun sembahyang. Nabi Ayub ni adalah hamba Allah yang sangat sabar. Satu hari syaitan cabar Allah SWT. Kata syaitan, ya Allah, kalau benarlah Nabi Ayub ni sabar, bagi dia hujan. Allah turunkan penyakit kanser kepada Nabi Ayub, sampaikan Nabi Ayub tak ada daging dalam badan dia. Sampaikan Nabi Ayub ni kan, kalau dia duduk kat tengah padang, matahari memancar, pancaran matahari tu tembus badan dia. Tapi sakit-sakit dia sembahyang tak? Sembahyang. Sayang orang kaya tak sembahyang. Nabi Sulaiman paling kaya pun sembahyang. Sayang orang handsome tak sembahyang. Nabi Yusuf paling handsome pun sembahyang. Nabi Yusuf handsome, itulah mukjizat dia. Kerana kehangseman Nabi Yusuf, sampai mak angkat dia pun tergoda. Bila mak angkat dia tergoda, orang perempuan duk ngumpat. Biasalah orang perempuan memang suka ngumpat. Dia ngumpat, dia kata apalah dengan anak angkat pun nak tergoda. Kata mak angkat Nabi Yusuf, engkau tak tahu Nabi Yusuf tu handsome macam mana. Dia panggil orang perempuan kampung, duduk dekat ruang tamu rumah dia, bagi seorang sebiji apple dan sebilah pisau, minta potong apple. Sekali tengah potong-potong tu, minta Nabi Yusuf lalu. Bila Nabi Yusuf lalu, orang perempuan pantang tengok lelaki handsome. Baik-baik dia potong apple, terpotong tangan, luka-luka, berdarah-darah, tak rasa sakit. Handsome-nya Nabi Yusuf. Handsome Nabi Yusuf, sembahyang tak? Sembahyang. Kita dah lah tak handsome, pekak pula tu, tak nak sembahyang. Jadi pernahlah Ustaz nyanyi lagu ni dekat mana? Dekat Kedah. Udahlah budak kecil tu dia kata, Ustaz bolehlah, depa tu orang tua-tua, kami budak-budak. Budak-budak tak payah sembahyang. Ya ke? Doa Ustaz sambunglah nyanyi. Sayang budak kecil tak sembahyang. Hasan Husin kecil-kecil pun sembahyang. Siapa Hasan, siapa Husin? Pandai. Hasan Husin adalah cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat maklumat baru hari ini, iaitu apa? Cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Hasan wal Husin. Dua-dua orang ini walaupun umur 7 tahun dah ikut Nabi sembahyang berjemaah, molek perangai dekat dalam masjid, bercakap benda yang elok, sungguh menjaga sembahyang. Sayang budak kecil tak sembahyang. Hasan Husin kecil-kecil pun sembahyang. Sayang budak kecil tak sembahyang. Ibnu Abbas kecil-kecil pun sembahyang. Tepuklah. Anak-anak pelajar sekalian, sekali lagi Ustaz tanya, siapa nak ikut Nabi masuk dalam syurga? Angkat tangan. Macam mana caranya? Kena ikut Nabi dalam dunia. Kalau dalam dunia tak ikut Nabi, mana bisa dong ikut Nabi dalam syurga. Nabi semua sekali ada 124,000 orang. Rasul ada 313. Nabi yang wajib kita ketahui ada 25 orang. Dan Nabi yang terakhir sekali, tak ada Nabi selepas dia, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz ulang, hafal betul-betul, nanti Ustaz akan soal insya-Allah. Okey, Nabi semua sekali ada berapa? 124,000 orang. Rasul ada berapa? 313 orang. Nabi yang wajib kita ketahui ada berapa? 25 orang. Dan siapakah Nabi akhir? Tak ada Nabi selepas dia, iaitu tak lain dan tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa dia? Nabi yang wajib kita ketahui 25 orang. Ikut Ustaz nyanyi. Ada
Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nawwir qulubana ya Allah ka qalbi rasulika ya Allah. Terangkan hati kami ya Allah seperti hati Rasulmu ya Allah. Sekali lagi. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nawwir qulubana ya Allah ka qalbi rasulika ya Allah. Terangkan hati kami ya Allah seperti hati Rasulmu ya Allah. Jadi kita tahu Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau selepas ini ada orang dia mengaku jadi nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelajar-pelajar percaya ke tidak? Jangan percaya. Tapi itulah masalahnya. Kalau kat Malaysia ni ramai betul orang yang mengaku jadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni patutnya mukanya handsome. Nabi memang handsome. Itulah kelebihan para nabi. Tapi yang mengaku jadi nabi dia kadang-kadang mukanya macam tapak kasut. Dan sebenarnya Nabi SAW, terutamanya Nabi Muhammad, memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Pernah satu masa Nabi jalan-jalan kat pasar, tiba-tiba ada seekor jin ke, seorang jin ke, sejin-jin pun, ustaz pun tak tahu, yang penting jin lah. Dia pun menghalang perjalanan Nabi, dia melompat depan Nabi. Jeng, jeng, jeng. Kemudian dia tanya, ya Muhammad, aku dengar kau ni sebenarnya adalah Rasulullah. Ha? Apa maksud Rasulullah? Rasulullah tu maksudnya utusan Allah. Kalau orang tanya adik-adik apa maksud Rasulullah? Rasulullah maksudnya adalah utusan Allah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun jawab, "Ha, iyalah aku adalah utusan Allah." Kata jin tu, "Buktikanlah." Kebetulan pelajar-pelajar sekalian, Nabi tu berada kat jalan, kat sana ada pokok, dekat sana pun ada pokok. Nabi panggil pokok tu, "Anta ya syajar, ta'ala ilahuna. Anta ya syajar, ta'ala ilahuna." Pokok tu keluar daripada bumi, dia jalan pakai akar dia. Datang depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi tanya dia, "Ya syajar, man ana?" Jawab pokok, "Anta Rasulullah." Kemudian Nabi pun cakap, "Irji'i ya syajar ila makanik." Wahai pokok-pokok, kembalilah kamu ke tempat kamu. Pokok tu pun jalan pakai dia punya akar. Sampai kat tempat itu dia pun masuk. Acamainun, dan tercenganglah jin. Nampak begitu hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajar-pelajar sekalian, kalau kita nak jadi umat Nabi Muhammad, kita kena selalu ingat Nabi. Macam mana kita nak ingat Nabi? Salah satu cara yang paling mudah, kita berselawatlah ke atas Nabi. Macam mana selawat tu ustaz nak dengar? Ustaz nak dengar? Oh, kalau tak tahu ikut ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya ulang, ikut ustaz, ulang ikut ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan kalau kita berselawat, terutamanya pada malam Jumaat, nanti keluar tau, ada keluar burung daripada mulut kita. Burung tu dia akan terbang, kemudian dia pergi ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mau cakap, "Ya Rasulullah, hari ini ada umat kau nama si Fulan bin Fulan." Dia pun berselawat ke atas kau. Tapi burung tu burung gaib, kita tak nampak, tapi burung tu ada. Jangan pula malam Jumaat nanti awak depan mak awak, "Allahumma salli ala sayyidina Muhammad." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak nampak, tapi burung tu ada. Selawat ke atas Nabi. Nanti burung tu pergi jumpa Nabi, dia kata, "Wahai Rasulullah, banyak berselawat malam Jumaat, ingatlah mereka nanti di hari akhirat." Itulah Nabi kita, Nabi yang luar biasa. Pernah satu masa ada seorang peninju Parsi buka gelanggang dekat mana? Dekat Madinah. Dia cabar orang Madinah, siapa yang boleh kalahkan aku, aku bagi 1000 dinar. Dan orang nak 1000 dinar. Orang pun naik gelanggang bertinju dengan peninju daripada Parsi ni. Semua kalah. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW lalu depan dia. Bila lalu, dia pun najak Nabi. Dia kata, "Wahai Muhammad,
Jom kita gaduh. Nabi Muhammad dia tak suka gaduh. Dia tak suka marah, dia tak suka gaduh. Bukan macam kita. Sikit-sikit marah, sikit-sikit gaduh. Kalau kita nak ikut Nabi, masuk dalam syurga, kena ikut Nabi dekat dalam dunia. Jadi kita kena macam mana? Jangan cepat marah. Jangan cepat suka nak bergaduh. Dengan adik-beradik, dengan kawan-kawan, dengan siapa pun jangan. Sebab kita kan nak ikut Nabi. Siapa nak ikut Nabi masuk dalam syurga? Katakan, macam mana caranya? Kena ikut Nabi dalam dunia. Tapi Nabi tak nak bergaduh sebab Nabi tak suka bergaduh. Tiba-tiba peninju ni pun cabar. Dia kata, Muhammad, aku dengar kau bawa agama yang baru, iaitu agama Islam. Kalau kau berjaya kalahkan aku, maka aku akan masuk Islam. Bila Nabi dengar tawaran itu, Nabi pun masuklah ke dalam gelanggang. Bukan nak bergaduh pun, supaya orang tu boleh masuk dalam Islam. Dia tak tahu, Nabi ni kekuatan dia 24 kali ganda manusia yang gagah perkasa. Dalam dunia ni siapa paling gagah? Nabi punya kekuatan 24 kali ganda manusia yang gagah tu. Tiba-tiba Nabi suruh orang tu tumbuk. Jadi orang tu tumbuk tak kena sebab mata Nabi, piksel mata dia very power tu. Very power. Memang tak kena. Ngelak sampai orang tu penat. Lalah orang tu kata, wahai Muhammad, kau tumbuklah aku. Nabi Muhammad tumbuk dia perlahan dan pengsan. Habis dia pengsan, dia bangun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuklah dia dalam Islam. Itulah Nabi kita. Nabi yang luar biasa. Siapa nak ikut Nabi masuk dalam syurga? Macam mana yang kita cakap tadi? Macam mana? Kena ikut Nabi dalam dunia. Kalau dalam dunia kita tak ikut Nabi Muhammad SAW, mana bisa sih kita ikut Nabi masuk dalam syurga? Nak dengar cerita tak? Pernah satu masa Nabi SAW berjumpa dengan seorang sahabat yang bernama Sauban. Sauban ni sahabat Nabi yang gemuk. Dah lama Nabi tak berjumpa dengan Sauban, tiba-tiba jumpa Sauban radhiyallahu anhu dalam keadaan kurus kering. Nabi pun susah hati. Nabi tanya, wahai Sauban, kenapa engkau kurus? Kata Sauban, kerana aku susah hati. Kata Rasulullah, kenapa susah hati sampai tak lalu makan? Kerana aku rindu padamu ya Rasulullah. Dia rindu pada Rasulullah sampai tak lalu makan, daripada gemuk jadi kurus. Maka Nabi SAW mengungkap satu hadis yang sangat popular. Qala Nabi SAW, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Cuba hafal. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta aku, dia bersama-sama aku dalam syurga. Oleh itu, marilah kita cinta Nabi SAW. Tapi cinta kita ni jangan sekadar di bibir-bibir. Mestilah kita buktikan dalam kehidupan. Macam mana caranya? Siapa nak ikut Nabi masuk dalam syurga? Angkat tangan. Macam mana caranya? Kena ikut Nabi dalam dunia. Nak dengar satu lagi cerita tak? Cerita tentang kisah sebatang tamar. Dan cerita ini pernah dinyanyikan oleh seorang artis terkenal yang bernamanya Dakmi. Ustaz nak nyanyilah biar awak tahu ceritanya. Sedu sedan itu bak ratapan si kecil yang rindu belayan dan tangisan yang mendambakan kasih dan sayang dari seorang insan yang penyayang. Tangisan itu dari sebatang tamar yang sebelumnya menjadi mimbar sandaran Rasul ketika menyampai khutbah diganti mimbar baru kerana keuzurannya. Tepuklah sikit. Sedihlah Ustaz nyanyi tak ada orang tepuk. Cerita ni kisah tentang bagaimana Nabi SAW pernah satu masa dia tengah bagi tazkirah, tengah cakap dengan sahabat, tiba-tiba kan terdengar bunyi tangisan. Tangisan tu daripada kecil makin kuat sampai mengganggu bicara Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi pergi dekat sebatang tamar, satu pokok yang telah ditebang. Oh, lupa nak cerita pasal pokok. Dalam masjid Nabi SAW dulu ada sebatang pokok tamar duduk kat depan tempat Nabi jadi imam. Jadi satu hari itu ada satu orang perempuan dia cadangkan kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, apa kata kalau kita tebang saja pokok ni, kemudian kita jadikan dia mimbar.
Dan Rasulullah pun setuju. Jadi dia pun tebang. Pokok ni asalnya tempat Rasulullah, bila penat-penat Rasulullah sandarkan badan dia yang mulia tu dekat pokok tersebut. Jadi pokok tu sedia. Dulu Nabi sandarkan belakang yang mulia pada dirinya, tapi sekarang dah tak lagi. Maka Nabi pun pergi kat pokok yang dah ditebang tu, dia tinggal tunggul, Nabi usap-usap, Nabi pun bercakap dengan bahasa yang tidak dipahami oleh para sahabat. Akhirnya tangisan tu daripada kuat, makin perlahan, makin perlahan, makin perlahan. Habis selesai, Nabi pun tanya pada para sahabat, tahu tak datang daripada mana suara tangisan tu? Sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu, yang lebih tahu. Maka Nabi pun cerita, datang daripada pokok ni sedih pasal aku dah tak jadikan dia tempat sandaran. Tapi aku bagi dia dua option. Option yang pertama, aku doa supaya dia ditumbuhkan kembali di dunia, lalu aku jadikan dia tempat sandaran aku balik. Ataupun option yang kedua, dia kekal mati di dunia, tapi dia akan tinggal bersama-sama aku dalam syurga. Agak-agak pokok tamar tu pilih option yang pertama ke yang kedua? Mestilah yang kedua, sebab dia boleh tinggal dengan Nabi SAW selama-lamanya dalam syurga. Jannatul Firdaus lagi pula tu. Jannah paling tinggi, paling special, VIP. Maknanya apa, pelajar-pelajar sekalian? Maknanya pokok yang tak ada akal, tak pergi sekolah, tak ada itu, tak ada ini, sayang cinta Nabi, dapat ikut Nabi masuk dalam syurga. Bayangkan kalau anak-anak yang sayang dan cinta Nabi, mestilah dapat ikut Nabi masuk dalam syurga. Faham ke tidak? Ingat pelajar sekalian, ingat, jangan lupa siapa nak ikut Nabi masuk dalam syurga, angkat tangan. Macam mana caranya? Tak lain dan tak bukan, ikut cakap kita, kena ikut Nabi dalam dunia. Apa yang Nabi bawa? Macam-macam. Ustaz tak sempat nak sentuh semua. Tapi mari kita sentuh sikit-sikit. Antaranya, Nabi ni kalau dia bercakap, dia akan cakap yang elok-elok. Siapa nak ikut Nabi masuk dalam syurga, kena cakap yang elok-elok. Dulu, Ustaz belajar kat Mesir 9 tahun. Ustaz pernah kerja dekat United Kingdom tau. United Kingdom tu Ustaz duduk 2 tahun. Masa Ustaz dekat UK, Ustaz kenal seorang perempuan nama dia Raudah. Raudah ni lawa cun melecun mercek torekna. Dia orang Pakistan mix dengan orang British. Lawa sungguh. Satu hari Ustaz jumpa Raudah dekat kota London. Oleh kerana dia perempuan cantik dan Ustaz ni adalah lelaki handsome, Ustaz pun kejar. Sampai jumpa depan dia, Ustaz pun kata, "How are you, Raudah?" Apa dia jawab? "Astaghfirullah Azim, my big brother Amir, we are Muslim, you supposed to give salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh." Amboi, sudahlah orangnya lawa, ahlaknya luar biasa. Kemudian dia tanya kepada saya, "Where are you heading?" Saya kata, "I'm going to the library." Dia kata, "Subhanallah, Masya Allah, already in Azhar, still want to study pre-example to others." Allah. Daripada mulutnya sudah mencerminkan betapa dia mencontohi Nabi Muhammad SAW. Bukan macam kita, "Weh, siapa yang ambil barang aku ni?" Kan begitu. Jadi siapa nak ikut Nabi masuk dalam syurga, ingat pesan Ustaz, cakap benda yang elok. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW kalau dia buat satu perkara, dia buat kerana Allah SWT. Bila kita buat kerana Allah, tak perlulah ada rotan, tak perlulah ada peraturan, tak perlulah ada orang tengok. Jangan macam sebahagian pelajar tu, bila time sembahyang, dia longgok dekat dalam jamban. Yang longgok dalam jamban bila dengar azan tu syaitan. Kenapa dia longgok? Dia tak nak sembahyang. Padahal sembahyang itu kan senang. Nanti Ustaz marah. Bila Ustaz marah, Ustaz rotan. Ustaz pun suruh dia semayang, dia pun angkat takbir. Allah saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana dekat belakang Ustaz Amir ada, rotan dia besar. Kalau dia ada, aku semayang. Kalau dia tak ada, aku tak semayang. Dia semayang kerana Allah ke? Dia semayang kerana takutkan saya? Patutnya dia semayang kerana Allah. Macam Nabi SAW. Nak dengar cerita tak? Ada satu tempat tu, anak di sebuah sekolah lah. Ni cerita kat sebuah sekolah. Anak murid kat satu kelas tu, dia tak puas hati tau. Dia tak puas hati sangat dengan cikgu dia. Dia jumpa. Pasal cikgu dia sayang dengan seorang budak nama dia Faris. So ramai-ramai pakat jumpa Ustaz. Bila jumpa Ustaz, kan, dia jumpa Ustaz, kita orang tak puas hati dengan Ustaz. Ustaz kata, let lu. Pasal apa kau tak puas hati dengan Ustaz? Kata anak-anak murid dia, pasal Ustaz sayang Faris. Ustaz kata, let lu. Ustaz sayang semua, tapi Ustaz sayang Faris lebih. Nampak tu Ustaz sayang Faris. Ustaz kata, let lu. Jadi Ustaz pun pergi masuk ke dalam kelas. Ustaz keluar dengan bawa 2 guni. Satu guni ada ayam, satu guni ada pisau. Dan Ustaz bagi setiap anak murid Ustaz tu seorang seekor ayam dan sebilah pisau. Kemudian minta mereka sembelih. Ustaz kata, Ustaz ada syarat.
Siapa boleh sembelih ayam ni dengan syarat tidak ada siapa yang lihat, maka ustaz akan sayang dia lebih daripada Faris. Maka masing-masing pun pergi sana sini. Yang seorang tu pergi ke Laut Cina Selatan, dayung sampan sampai Laut Cina Selatan, sembelih ayam, orang tak nampak. Yes, ustaz sayang aku. Yang seorang tu pergi ke Lautan Hindu. Sampai Lautan Hindu pula, Lautan Hindi. Sampai dekat Lautan Hindi, dia pergi berenang ke dasar. Guduk. Tiba-tiba jumpa sotong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guduk. Tiba-tiba jumpa jerung. Jerung. Sampai dekat dasar, dia pun sembelih ayam tu. Bila dia sembelih ayam tu, dia kata, yes, ustaz mesti sayang aku. Kemudian yang seorang tu lagilah pengor. Dia pergi naik Gunung Everest, dia suruh orang korek tanah, dia masuk dalam tu, lepas tu seorang orang timbus. Sampai hari ni tak balik-balik. Tak tahulah apa jadi pada dia. Sampai waktu petang, bila semua orang sudah pulang, semua anak murid sembelih ayam kecuali Faris seorang. Kawan-kawan dia kata, tengok ustaz, dia tak taat pada ustaz tu, dia tak taat. Ustaz kata, let lu. Ustaz ni suara dia sedap, muka dia handsome. Nama dia Ustaz Muhammad Amir Muhtaram. Tada! Kita balik pada cerita tadi. Ustaz pun tanya, wahai Faris, kenapa engkau tak sembelih ayam? Kata Faris, ustaz pesan saya, kalau nak sembelih ayam, jangan sampai ada yang nampak. Tapi ke mana saja saya pergi ustaz, tetap ada yang nampak. Siapa ya anak-anak pelajar sekalian? Pandai Allah. Jadi kita buatlah seperti Nabi SAW, baca Quran, kita sembahyang, kita belajar. Tak perlulah ada rotan, tak perlulah ada ustaz, tak perlulah ada ustazah, tak perlulah ada peraturan. Kita buat kerana Allah, kerana Allah Maha mengetahui. Sebab kita nak contohi Nabi Muhammad SAW yang buat kerana Allah. Kemudian yang ketiga, pelajar-pelajar sekalian, Nabi Muhammad SAW, dia bersyukur pada Allah dengan banyakkan ibadah. Jadi kita contohilah Nabi. Kalau kita nak syukur pada Allah, kita banyakkanlah ibadah. Walau genggamannya kuat, tapi bukan milik kita, akan terlepas jua. Tak ada yang lebih baik, tak ada yang lebih cantik, beroleh keredaannya. Ku bersyukur, alhamdulillah. Ku beruntung, alhamdulillah. Wajib murni, alhamdulillah, selama-lamanya. Ingat anak-anak pelajar daripada sekolah agama Pekan Layang-Layang. Soalan yang selalu ustaz tanya, siapa nak ikut Nabi masuk dalam syurga di hari akhirat? Angkat tangan. Macam mana caranya? Turun tangan. Kena ikut Nabi dalam dunia. Tapi kalau dalam dunia tak nak ikut Nabi, mana bisa dong boleh ikut Nabi di hari akhirat. Oleh itu, ingatlah pesan ni sampai bila-bila. Sebab kita sayang Nabi, kita cinta Nabi. Kecintaan kita dan kasih sayang kita kepada Nabi bukan sekadar di bibir-bibir, tapi kita buktikan dalam kehidupan. Terima kasih kerana sudi mendengar pelajar-pelajar sekalian. Ustaz sentiasa merindui kamu semua. InsyaAllah kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Layang-layang terbang melayang di atas awan. Sampai situ saja. Bye.